مقلب الأمور ومصرف الدهور والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أجر الأجور وعلى آله وصحبه ذوي الفضل المشهور. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارفع لي قدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقال المؤلف الإمام قطب العلوم أبو حامد الغزالي رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وبعلومنا وبعلوم سائر صالحين في الدارين آمين. Berkata Tuan pengarang kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, semoga Allah meridai beliau, meridai kita, ibu bapa kita, guru-guru kita, zuriat kita, dan memberi manfaat, memberi berkat kepada kita di dunia dan di akhirat dengan ilmu-ilmu beliau, dengan kitab beliau ini, amin ya rabbal alamin. Di akhir bulan Rajab, hari terakhir bulan Rajab, yang juga merupakan hari kewafatan imam kita Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa meluaskan pusara beliau, melimpahkan rahmat ke atas roh beliau, atas jasa beliau sebagai imam besar mazhab kita, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau meninggal hari Jumaat, tuan-tuan. Hari Jumaat, hari terakhir bulan Rajab. Jadi ini hari kewafatan beliau. Kita hadiahkan satu Fatihah kepada beliau insya-Allah ila ruhi al-Imam Al-Habrul Nafis Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Syahidan lahu bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muka surat 114. Ha? Memuji diri sendiri. Nombor 5 Yang kelima, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu, jaga lidah kamu, jagalah lidah kita. Semoga Allah pelihara lidah kita dari yang kelima, memuji diri sendiri. Jangan suka puji diri sendiri. Sebab dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Maka janganlah kamu menganggap diri kamu bersih. Jangan kamu membersihkan diri kamu. Mana puji diri sendirilah. Sebenarnya huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih tahu siapa lebih bertakwa kepadanya. Tak payah kita nak masuk bakul angkat sendiri. Kita ke orang, saya ni baik, saya ni rajin, saya ni begitu, begini, tak perlu. Pernah orang bertanya kepada seorang ahli hikmah, apakah kebenaran yang buruk? Benda betul tapi tak elok. Kebenaran tapi buruk no. Lalu dia menjawab, pujian seseorang terhadap dirinya sendiri. Puji diri sendiri itu dilarang. Ayatnya tadi tu, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Dan ketahuilah bahwasanya memuji diri sendiri itu adalah mengurangkan daripada harga dirimu di sisi manusia. Orang makin suka makin meluat, makin drop pasaran kita makin jatuh. Kau makin suka, dan menyebabkan turunnya kemurkaan Allah Ta'ala. Apabila engkau mau tahu bahawa pujianmu terhadap dirimu sendiri itu tidak menambah martabatmu di sisi orang lain, cuba engkau lihat ketika ada orang lain yang memuji dirinya sendiri di hadapanmu. Anak tu try ni ya, tengok orang. Kita suka tak tengok orang puji diri sendiri? Kita pun buat. Sama juga kalau kita buat.
Ia menyebut-nyebutkan kelebihan pangkat dan hartanya. Cuba engkau rasakan betapa beratnya hatimu menerima ucapannya itu. Seakan-akan kau menerima suatu bebanan yang sangat berat. Setelah itu lidahmu akan mencacinya. Sebaik saja dia beredar dari sisimu. Itu lumrah. Nah, begitulah halnya apabila kau memuji dirimu sendiri di hadapan orang lain. Mereka sebenarnya mencela kau di dalam hati mereka ketika kau masih berada di hadapan mereka. Kemudian mereka akan mencela kau pula dengan mulut apabila kau beredar dari sisi mereka. Ni basically kena faham ni semua ya. Betul. So basicnya tak payahlah nak cerita kelebihan diri sendiri atau anak sendiri. Kadang-kadang tak cerita saya, bukan saya, anak saya sama saja. Kan? Orang tak suka tuan-tuan. Anak saya ni masya-Allah. Anak saya ni anak saya. Orang dengar buat. Jadi memang tak bagus. Saya ingat kita ni juga tak tahu di mana ada pembahasan itu. Dilarang juga, tak digalakkan juga, dilarang juga kita puji-puji anak kita depan orang. Orang tak suka. Sama. Kalau itulah saya, kalau kita puji-puji anak kita kan, itu antara benda yang paling tak digalakkan. Tapi itu kata saya nak bahas sebenarnya ni. Okey, ini kata basically. Bagus juga ada pertanyaan. Saya baru nak bahas sebenarnya. Basicnya begini, pokoknya dasarnya kita tahulah elakkanlah. Cuma ini tak ramai orang bahas. Ada hadis Nabi SAW kata, Nabi sendiri puji diri sendiri, betul tak? Nabi SAW berapa kali puji diri sendiri dengan sangat terpaksa. Tapi Nabi kata, ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu. Aku orang pertama yang akan Allah bangkitkan dari kubur. Ana awwalu syafi' wa awwal musyaffa'. Aku orang pertama yang boleh beri syafaat. Aku orang pertama yang Allah terima syafaat dia. Ana awwalu man da'atil jannah. Aku orang pertama yang ketuk pintu syurga. Ana awwalu banyak puji-puji. Ana khatibul anbiya idza ijtama'u. Aku satu-satunya nabi yang boleh berpidato ketika semua nabi-nabi, semua manusia berkumpul di akhirat besok. Orang lain semua terdiam, ketakutan. Aku satu-satunya yang boleh menjerit, ummati ya Rab. Ana mu'ti ghadan asy-syafa'ah idza aisu. Aku orang yang boleh beri syafaat ketika semua orang putus asa untuk beri syafaat. Banyak hadis-hadis yang Nabi SAW puji di Nabi sendiri. Padahal untuk orang lain, kau jangan hati-hati. Sebab orang lain tak selamat daripada ni apa panggil? Hati kotor. Kita puji-puji dah kita datang ujub, datang sombong, datang apa lagi, riak apa semua kan. Kita tak ada jaminan. Nabi ni masya-Allah. Nabi, wali, ramai juga wali-wali yang memuji diri sendiri. Contoh kalau baca kisah-kisah aulia, kisah sahabat, ramai saja yang memuji diri sendiri. Apa salah doa itu? Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada satu kasidah beliau buat, kalau tahu Google, Khamriyah nama dia. Kasidah nama Khamriyah. Itu penuh puji-pujian Syekh Abdul Qadir Jailani, ni wali besar, ketua para wali, untuk diri dia. Dia menceritakan semua kehebatan dia. Saya mengaji sampai saya jadi kutub. Semua wali-wali buat tapak kaki saya. Mana nak cerita, pangkat mula tinggi. Mayat dah mati pun aku panggil boleh datang jalan jumpa aku. Contoh dia disebut kan, kalau aku campakkan sirku kepada lautan, lautan pun akan surut. Kalau aku campak sirku ke atas gunung, gunung pun akan lebur. Apalagi banyak qasidah Khamriyah. Semua diceritakan kehebatan beliau. Dalilnya mana? Itu masuk dalam firman Allah surah Ad-Duha ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu ceritakan.
tu yang banyak orang masuk Facebook tu. Anak saya grad hari ni, alhamdulillah, syukur ya Allah. Apa lagi dia buat? Kan? Dia seronok dengan nikmat yang Allah beri pada dia. Dapat kereta baru masuk Facebook, alhamdulillah. Dapat kereta baru, dapat rumah baru, alhamdulillah. Itu mengamalkan firman Allah surah Wadduha ayat terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, ceritakan. Tapi tetap dengan syarat hati dah bersih. Masa cerita tu tak ada niat langsung nak nyombong, tak ada niat langsung nak apa orang kata, nak nunjuk, tak ada. Murni, ni masalah ni. Kita dah bersih belum ni? Hati dah clear belum ni? Betul-betul murni, betul-betul pure ke? Kita buat ni betul-betul tahadduts bin nikmat. Yang tahu kita, orang lain tak tahu. Orang lain kerja kita tengok orang buat, kita sangka baik kan? Kita tengok orang buat kan, sangka baik. Jangan sangka buruk. Ni apa ni? Tak baca apa? Kita tak baca. Dia baca satu ayat je. Fala tuzakku anfusakum. Jangan puji diri kamu. Dia tak baca ayat tadi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhan ceritakan. Tu yang Nabi ceritakan. Apa yang Allah beri pada Nabi tu nikmat. Aku ni. Nabi sampaikan. Dan Nabi memang hati dah bersih. Wali-wali, sahabat-sahabat, kalau mereka cerita kelebihan mereka sendiri, itu memang hati mereka dah bersih. Mereka layak. Kalau kita tak pasti jangan. Kalau kita ni, aku tak tahu hati aku ni, aku mungkin tak selamat. Kita tahu kita lah kan. Aku dah jenis cepat kembang ke, cepat terkesan ke dengan pujian. Kita tahu kita, so jangan. Kalau kita tahu kita okey, tak ada masalah. Aku buat, dah biasalah benda ni, apa bukan nakkan pujian orang. Aku cuma nak berkongsi nikmat Allah. Cerita kepada umat nikmat Allah ke atas aku. Mengamalkan perintah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu satu. Jadi mungkin dah jawab soalan tu. Ya. Itu orang suka kongsi. Tapi Allah bagaimanapun, tetap Allah kata jaga hati. Hati kena sentiasa dipantau. Dia berubah sikit je, cepat-cepat kita istighfar, kawal balik, betulkan balik. Satu. Kemudian ada juga hadis Nabi SAW pernah beritahu, zakku anfusakum amam muridikum litata'assaw bikum. Bagi guru, bagi guru-guru, Nabi pernah pesan, pujilah diri kalian depan murid-murid kalian. Ada hadis, puji diri kalian depan murid-murid kalian. Supaya apa? Supaya murid mencontohi kalian. Itu tak salah. Kalau guru dia nak nasihat ke murid, dia boleh cerita kehebatan dia sikit. Atau semua nak cerita boleh. Supaya apa? Murid jadikan dia contoh. Kalau kita tak cerita, dia tak ada inspirasi. Bila kita cerita, jadi murid akan semangat, masya-Allah, untuk mencontohi. Tapi itulah tetap dengan syarat hati dah bersih. Tapi biasa guru dengan murid nak gerek dengan siapa ni? Guru dengan murid tak adalah niat nak nyombong apa pun kan. Biasanya memang niat murni tarbiyah. Ini biasa yang orang awam ni. Untuk cerita kelebihan tu biasa ada masuk benda-benda tadi tu. Na'udzubillah min zalik. So ada pengecualian juga. Ada masa boleh puji diri sendiri. Ya, pertama dengan niat tadi tahadduts bin nikmah. Bahkan Imam Sya'rani itu tulis kitab tebal 800 muka surat. Tuan-tuan bayang 800 muka surat. Semua menceritakan tentang nikmat-nikmat Allah ke atas beliau. Dia tulis 800 muka surat, tuan-tuan bayang. Wa mimma manallahu alaihi. Setiap perenggan beliau akan tulis wa mimma manallahu alaina. Antara nikmat Allah ke atas kami, antara nikmat Allah ke atas saya, sekian. Antara nikmat Allah ke atas saya, contohnya saya tak pernah tinggal sembahyang sejak saya balik sampai sekarang. Tulis bla 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 bla, kat dia nasihat. Kemudian antara nikmat Allah ke atas saya, masa saya kecil saya pernah tercebur dalam sungai Nil. Tiba-tiba buaya datang selamatkan saya. Dia ceritalah keramat dia masa kecil. Buaya datang tolong. Kalau kita biar datang ngap kan. Apa lagi? Wa mimma manallahu alaina, kelala
800 muka surat tuan-tuan bayang. Kitab Lataiful Minan wal Akhlaq. Lataiful Minan wal Akhlaq fi wujub at-tahaddus bin ni'mah ala itlaq. Jadi nanya anugerah minnah tu minnah, anugerah Allah ya ke atas saya. Pada nak menceritakan, wajib kita menceritakan nikmat Allah secara mutlak. Tapi di mukadimah boleh cerita. Kenapa saya tulis ni? Bukan nak kerek, bukan nak nyombong. Buat apa? Saya ni dah nak mati dah. Ini dah di ujung usia dia dulu kan. Saya ni kata separuh badan dah dalam tanah dah. Nak nunjuk ke siapa? Nak kerek ke siapa? Tak ada niat langsung. Tak. Saya cuba tulis ni semua. Pertama, antara niat dia pun beritahu apa pasal beliau tulis sampai 800 muka surat. Ceritakan sekarang antaranya itu Allah kata ceritakan, kita tahaddus bin ni'mah, bercerita tentang nikmat Allah. Sebenarnya nak sedang bersyukur. Orang yang sedang bercerita nikmat Allah, dia sedang bersyukur sebenarnya. Dia sedang memuji Allah, bukan puji diri dia sebenarnya, kalau faham. Buat apa lah saya nak menunjuk ke orang, saya nak mati dan dia kata. Kedua, saya tak nak besok cerita-cerita tentang saya selepas saya tak ada, orang manipulasi, orang nokok tambah. Tu biasa berlaku. Banyak tok guru yang hebat-hebat ni, cerita dia biasa je tapi murid suka nambah. Nak jadi perencah kan. Kita ada guru hebat, bila cerita kat orang, kita suka apa? Nambah perencah kan. Bagi sedap. Cerita dia biasa je sebenarnya. Orang suka nambah. Contohnya kan, kat Melaka ni ada wali Allah, Wali Haji Wahid. Pernah apa? Kereta habis minyak. Justru apa? Murid dia ambil air apa? Air sawah. Tu angkat tangki minyak. Lepas tu dia tepuk dashboard. Bismillah. La tataharrak illa bi'idhnillah. Kita jalan. Kadang-kadang murid boleh cerita, dia suka lebih, dia suka nambah-nambah. Kita tu sebenarnya boleh pergi sampai sisi minyaknya. Dia kata 7 hari 7 malam kita tu tak isi minyak jalan. Dia suka nambah-nambah. Ini aku tak nak, kata Imam Sya'rani. Dah banyak jadi pada ulama' lain sebelum aku. Sebab biar aku sini tulis apa berjadi pada aku. So tak ada siapa berani, boleh tak tokok tambah. Apa tu? Kita sangka baik. Bila ada orang cerita kelebihan-kelebihan itu, dia cerita biografi dia kan. Mana dia cerita kelebihan dia, tak nak orang kini nak tambah. Dia sini tulis, dia tak ada berkata lebih daripada apa yang dia tulis. Tapi kalau tak ada hitam putih daripada dia sendiri, orang akan pokok tambah. Itu salah satulah. Itu basicnya begitu. Pada dasarnya janganlah, elakkanlah. Allah bagaimanapun elakkanlah. Kita tak tahu hati kita ni. Jadi kalau dah clear, silakan. Ada ruang sebenarnya untuk kita bercerita tentang nikmat Allah. Tapi betul-betul tak ada niat apa pun. Jadi sebenarnya lebih niat pada bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau tak berani jangan. Pegang yang asas ni, ya. Yang keenam, jaga lidah daripada melaknat. Melaknat. Jangan sekali-kali kau melaknat sesuatu daripada makhluk Allah. Laknat ni kalau bahasa kita apa ya? Carut dah. Bahasa kita apa? Jadi kau mencarut tu, maki amun. Sama ada binatang, ada manusia, dan jangan kau hukumkan secara pasti ke atas seseorang daripada ahli kiblat, yakni seorang muslim, bahawa ia telah menjadi kafir atau munafik, kerana Allah sahaja yang mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Jangan sampai kita sebut nama orang tu laknatullah alaih, walaupun dia kafir. Zaman sekarang ni orang kafir banyak kan, sebut je nama ni laknatullah alaih. Memang dia kafir tapi kita tak tahu. Mungkin akhir hayatnya dia dapat hidayat. Mungkin sekelip mata dia boleh berubah. So jangan cepat. Tidak dibenarkan kita melaknat seseorang individu, tak dibenarkan. Kecuali dah benar-benar dipastikan dia orang kata apa? Mati kafir. Macam Fir'aun, betul lah, boleh. Fir'aun laknatullah alaih. Iblis yang belum mati tapi confirm takkan jadi baik kan? Boleh. Iblis laknatullah alaih. Ya, apa lagi? Fir'aun
laknatullah alaih. Qarun, laknatullah. Boleh? Yang dah pasti. Tapi yang masih hidup ni kita tak tahu. Jangan. Nak laknat secara grup boleh, secara apa? Secara kumpulan. Contoh dalam Quran, laknatullah ala zalimin. Semoga Allah laknat orang-orang zalim. Atau secara umum boleh. Laknatullah ala al-kazibin. Allah laknat Allah ke atas para pembohong. Segi umum. Kita tidak secara individu. Itu boleh. Laknatullah ala al-kafirin. Laknat Allah ke atas orang-orang kafir umum boleh. Tapi sebut satu-satu tak. Kecuali kita dah yakin mereka yang mati kafir, mereka tak akan dapat hidayah sebagaimana yang dibuat oleh Nabi SAW. Ketika sahabat-sahabat Nabi 70 orang hafiz Quran dibunuh dengan diperdaya oleh musuh-musuh Islam, beberapa kabilah yang menipu Nabi SAW. Maka Nabi 3 bulan, sebulan ke 3 bulan tak henti mendoakan laknat ke atas mereka. Jadi ulama kata macam mana Nabi doa laknat ni kan? Maka kata ulama, Nabi dah tahu mereka ni memang takkan dapat hidayah. Sebab ada yang Allah beritahu dia ni memang takkan dapat hidayah. Dah boleh laknat. Dari mana yang Allah tak beritahu, Nabi takkan melaknat dia lah. Kita tak sekitar siapa nak beritahu. So jangan laknat siapa-siapa. Secara umum boleh. Maka jangan kau campur tangan dalam urusan antara mereka dengan Allah. Dan ketahuilah bahawa pada hari kiamat nanti kau tidak akan ditanya kenapa kau tidak melaknat. Kalau laknat pun laknatullah alaih. Kalau kita sebut tu 2 saat atau 1 saat. Kalau ganti baca selawat lagi bagus kan buat pahala pun. Tak ada suruhan pun. Sebut ni, kau sebut Fir'aun, kau mesti sebut laknatullah alaih. Tak ada siapa kacau gitu. Iblis, kau kena sebut laknatullah alaih. Tak ada siapa kacau pun. Tak sebut pun tak apa. Itu Allah takkan tanya pasal apa kau sebut Iblis 10 kali. Tak sebut laknatullah alaih, Allah takkan tanya pun. Walaupun Iblis, apalagi orang lain. So tak ada keperluan laknat. Macam orang Syiah. Orang Syiah dia buat wirid tu. Orang Syiah memang wirid dia. Zikir dia tu. Sebut nama Siti Aisyah akan ada laknat. Sebut nama Sayyidina Umar, laknat. Sebut nama Sayyidina Abu Bakar, laknat. Dia jadi macam apa? Pahala bagi dia. Syiah. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita tak perlu pun. Di hari kiamat kau tak akan ditanya kenapa kau tidak melaknat fulan min fulan. Kenapa kau duduk diam saja daripada menyebut kejahatannya. Bahkan kau tidak akan ditanya kenapa kau tidak pernah melaknat Iblis seumur hidup. Allah. Faham? Kalau kita laknat pun Iblis tak terkesan pun. Kita kalau orang maki kita, orang kutuk kita, orang serap, orang apa maki hamun kita 3 kali hitam kita tuan-tuan. Yang kata kita pokok pun, tumbuhan pun. Orang buat kajian kan, kau pergi kat pokok, kau maki hamun hai kat pokok tu, celaka kau pokok, jahanam kau pokok. Jajalah hari-hari pergi kat pokok, cakap yang tak elok pada pokok, tengok mati pokok tu, kering ni. Tapi sebaliknya pergi kat pokok, cakap yang elok-elok ke dia. Hailah pokok, bila kau nak buah? Rindu aku dengan kau pokok, nak tengok kau punya buah kan? Besarlah pokok, kau ni cantik lah pokok. InsyaAllah pokok tu cantik. Sambil-sambil sirap pokok tu bercakap dengan dia. Kajian membuktikan pokok tu akan tumbuh apa? Tumbuh cantik. Apalagi anak. Kalau anak kita tumbuh membesar dengan baik, cakap baik-baik dengan dia. Jangan cakap tak elok. Anak sedang membesar macam pokok Nabi dah ajar secara basic. Maka ana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa percaya di kiamat, siapa percaya pada Allah, cakap yang baik-baik. Tak boleh cakap baik, tak boleh buat, diam. Tu je. Tak boleh cakap baik, diam. Tak nak cakap baik, diam. Tak ada pilihan kedua. Tak nak cakap baik, diam. Bukan kata saya tak cakap baik, saya dia cakap kasar je. Tak ada.
Tak boleh cakap baik, diam. Diam lagi bagus daripada kita cakap tak elok. Apalagi anak. Kalau nak maki pun maki yang elok-elok. Bertuah punya budak macam mamak kita dulu kan. Tak kita jadi baik. Dia nak marah kita, bertuah punya budak. Sebat-sebat juga kan. Tapi doa dulu kan. Bertuah punya budak. Betul-betul buat tuah kita. Kita lah yang bela dia pasal dia dah tua macam ni kan. Kita lah yang banyak tolong dia. Berkat mulut dia. Dia kalau marah macam mana anak pun, cakap baik-baik. Ingat hadis Nabi SAW. Anak bulan puasa nanti. Wabil khusus bulan Ramadan nanti. Lagi berhati-hati. Marah macam mana pun, doa yang baik-baik. Macam berlaku kepada Imam Mekah kan, Imam Sudais itu. Masa kecil nakal tu. Mak dia, bapak dia nak buat kenduri, dia tabur pasir atau apa, atas kambing golek ke apa. Potong banyak kalau kita dah pun nak masak. Orang tabur pasir atau apa, atau makanan, memang kuiwak darah kau. Tapi mak dia, Masya Allah, mak dia marah. Tapi apa, mak dia sumpah dia apa. Apa mak dia cakap mak dia halau dia, kau pergi tak ingat lebih kurang, pokoknya mak dia sumpah dia apa, wahai Imam Masjidil Haram lah, pokoknya gitu. Tertuah punya Tok Imam contoh kita lah, bahasa kita kan, anaknya tu uang hajau punya Imam Masjid Al-Azim ni contoh lah kan. Besok insyaAllah anak jadi Imam Masjid Al-Azim, Masjid besar ataupun Masjid Negara kan, apa-apalah cakapnya, marah-marah juga tapi cakap yang baik-baik. Budak ni, mufti ni, apa kan, wali ni kan, wali Allah ni kan, cakap marah-marah juga tapi cakap yang baik-baik. Hari ni siapa jadi satu dunia duk semayang belakang dia, Imam Masjidil Haram, Dr. Abdul Rahman Sudais. Satu dunia makmum dia, berkat doa mak. Kecil nakal tu. Tapi mak dia asal makiamunya Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram. Itu yang selalu keluar. Betul-betul je. Jadi jangan cakap benda lain. Ini apa kita cakap tu jadi doa. Apalagi mak. Sebab kita dikatakan kita ni kuat tidur sebab apa? Mak kita tu memang suka suruh kita tidur. Tidur. Asal nak masak je, tidur. Tidur. Tak maksudnya tidur. Ada jadi kita sampai sekarang kuat tidur kan. Kuat betul itu. Betul kuat. Makbul doa mak kita kan. Silap kata ulama ni, silap sikit je. Andai tidur tu diganti dengan apalah. Jadi dah gitu. Kita nak apa tu? Kita nak anak kita jadi apa? Jutawan. Rugi kan, wali. Al-Imam Muhammad Al-Fatih penakluk Konstantinopel itu mak dia gitu. Betul suruh tidur tapi ada doa. Tidur cepat. Besok kau pergi takluk Konstantinopel. Tidur. Cepat besar, besok kau takluk Konstantinopel. Tidur. Dia cepat besar, besok kau takluk Konstantinopel. Betul dah besar jadi panglima Sultan, bahkan Sultan Muhammad Al-Fatih penakluk Konstantinopel. Itu sejarah dia. Maknya mulut yang main. Kita tu kau nak anak kita jadi apa? Kan? Tidur. Biar cepat besar. Tidur. Biar cepat besar. Jangan tidur. Mana buat kerja? Tidur. Mana masak? Tidur. Tidur mana tidur gitu. Tak ada apa iringan doa lain. Tidur. Biar cepat besar jadi mufti. Tidur. Biar cepat besar jadi ahli hadis. Tidur. Biar cepat besar jadi da'i kan. Tidur. Biar cepat besar jadi apa gitu kan, habis Quran kan. Gitu. Doa. Ucapan tu doa. Lidah semua jangan hati-hati. Daripada kau melaknat, cakap tak elok, itu yang akan jadi. Nauzubillah min zalik. Tukar. Kau tak akan ditanya dengan demikian pada hari kiamat nanti. Tapi jika kau telah melaknat seseorang, maka kau pasti akan ditanya, kenapa kau laknat dia? Kau dah mendoakan keburukan pada dia. Maka janganlah kau melaknat
apa sahaja dari makhluk Allah ini, apalagi anak kita. Nabi doakan, rahimallahu imra'an a'ana waladahu ala birrih. Semoga Allah merahmati seseorang yang bantu anaknya untuk jadi anak baik. Termasuk hadis itu, ya, semoga Allah merahmati ibu bapa yang bantu anak dia untuk jadi anak baik. Dia tidak doakan yang buruk-buruk untuk anak dia. Ya, anak dia jahat macam mana pun, anak dia nakal macam mana pun, dia sentiasa doakan yang baik. InsyaAllah jadi anak soleh. Ya. Bertuah kau nak, ya, bertuah kau nak, bertuah kau nak, ya, wali Allah kau nak, oh soleh lah kau nak. Dia cakap yang baik, walaupun dia disakiti, dia tetap bantu anak dia untuk jadi anak baik. Kalau dia kutuk, oh inilah, menyesal aku beranak dengan kau. Kecil-kecil tak nak mati, dah bersaudarakan aku. Kalau aku tahu aku dah pijak-pijak. Itu lagi bantu syaitan. Oh, syaitan kata, wah senang kerja kita ni. Ya, tak payah. Ni banyak kerja kita dah settle ni. Nak create budak ni jadi kita punya geng. Anak derhaka sama-sama masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Faham kan itu? Nabi doakan mak bapak yang boleh sabar sikit. Rahimallahu imra'an. Nabi doakan rahmat, seseorang yang bantu anak dia. Tolong anak dia untuk jadi anak baik. Jangan tolong syaitan. Jadi nakal macam mana pun, cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik. Allah, maka janganlah kau melaknat apa saja daripada makhluk Allah ini. Kita rosak, jangan maki kita. Jalan-jalan terlanggar batu diwakilnya. Jangan. Itu syaitan akan makin membesar dalam hadis sebut. Syaitan akan makin membesar. Tapi bila kita tidak melaknat, dia jadi kecil. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Makanan pun Nabi tak pernah kutuk. Yang rendah, yang tidak sedap. Bahkan apabila beliau baginda sallallahu alaihi wasallam berkenan, beliau akan memakannya, dan apabila beliau tidak berkenan, beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya dengan tanpa mencelanya. Dia kena sabarlah. Allah. Yang ketujuh, mendoakan celaka bagi orang lain. Hati-hati, jangan sampai kita mendoakan kecelakaan, keburukan bagi orang lain. Maka dalam kau memelihara lidahmu daripada mendoakan kecelaka terhadap siapa sahaja daripada makhluk Allah ini. Dan jikalau ada seseorang yang menzalimi engkau, maka serahkan urusannya kepada Allah, kerana ada disebutkan di dalam sebuah hadis, innal mazlum la yad'u ala zalimihi hatta yukafi'ahu thumma yakunu lidh-dhalim fadlun indahu yutalibuhu yawmal qiyamah. Sesungguhnya orang yang terkena zalim itu, biasanya dia akan mendoakan celaka ke atas orang yang menzaliminya, sehingga suatu kecelakaan yang dibalakan ke atas orang yang zalim itu melebihi daripada balasan yang patut diterimanya. Salahnya satu, kita doakan dia celaka tiga, kan? Orang tu buat jahat kat kita sekali, kita doakan dia hari-hari. Sampai dia dapat lebih dari apa yang sepatutnya dia buat kat kita. Akhirnya apa jadi? Maka orang yang pada mulanya zalim tadi, akhirnya telah menjadi kena zalim pula. Hati-hati dengan doa kita. Kita tak tahu kesan doa kita. Mungkin sekali doa makbul, dua kali doa makbul lagi, tiga kali doa, tiga-tiga makbul. Sedangkan dia buat jahat kita sekali je. Macam kita tak tahu. So sebaiknya jangan doakan keburukan kepada siapa pun. Kalau kita dizalimi, serah pada Allah. Serah pada Allah. InsyaAllah. Maka orang yang mulanya zalim tadi telah menjadi kena zalim pula. Lalu ia menuntut haknya. Nanti dia akan tuntut haknya pula pada hari kiamat. Nanti ke atas orang yang kena zalim, yang mula-mula yang mendoakan celaka ke atasnya tadi. Itu kita tak tahu. So diam saja. Orang buat jaga kita, serah pada Allah. Jangan balas dengan doa. Ini basic. Walaupun sudah kita ada juga sahabat yang pernah mendoakan keburukan kepada orang yang berbuat jahat kepada mereka, seperti Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah minta doa ke Nabi SAW. Ya Rasulullah SAW, tolong doakan saya supaya doa saya
mustajab. Macam mana saya nak kalau saya doa apa aja terus dapat? Apa Nabi pesan? Atib mat'amak. Makan yang elok. Jangan makan haram, jangan makan subhat. Pastikan yang masuk perutmu semua tayyib, halalan tayyiban. Semua ni kau boleh confirm, takun mustajab da'wah. Confirm kau jadi doamu mustajab. Saya saat amal, jaga makan. Akhirnya terkenal. Dia jadi orang yang doa apa aja terus dapat, doa apa aja terus jadi. Sampailah dia usia tua, dia kena fitnah. Ada orang tuduh dia ambil hak tanah orang, padahal bukan, padahal tanah dia. Dia tak buat apa, dia pun difitnah. Saya sangat marah. Bukan marah pribadi, tak marah kerana orang ni kurang hajar dengan ulama, orang ni kurang hajar dengan sahabat Nabi SAW. Marah kerana agama. Ini banyak orang tak faham cerita ni. Ulama dah jelaskan. Saya saat marah bukan pribadi, marah atas niat agama ni. Jadi kita tengok, kalau kita tengok ada ulama kena maki, kita tak boleh diam. Dia sudah maki syiar Allah kan, khalifah Nabi, kita kena bela. Kita tengok apa saja pun kita tak boleh diam, kita kena marah atas dasar agama, bukan peribadi kan. Maka beliau pun doakan orang tu dapat bala. Sebenarnya orang tu jadi gila dan mati dalam tanah dia sendiri yang didakwa Sayyidina Sa'ad ambil tanah tu. Mustajab doa Sayyidina Sa'ad. Yang mustajab. Jadi orang tak faham kenapa Sayyidina Sa'ad mendoakan keburukan. Itu untuk pengajaran. Nabi juga pernah doakan keburukan kepada setengah orang kan, untuk pengajaran pada orang lain. Tapi ngam satu-satu. Tak ada kalau kita 1, 10 kita balas kan. Orang buat jari 1, kita 10 kita doakan. Takut terlebih. Mereka tidak, mereka sangat faham. Jadi kalau tak reti dah tak payah. Tak reti aku, tak payah buat lah. Serah pada Allah, pandai Allah lah. Nak buat macam mana kat orang-orang ni semua. Ada seorang yang sangat banyak memaki Al-Hajjaj. Siapa Hajjaj? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, Gubernur Kufah, yang alim juga. Hajjaj bin Yusuf, dia alim tapi banyak membuat kezaliman. Alim, zalim. Susah nak dengar gelaran ni kan. Al-alim, al-zalim. Biasa zalim, alim ni tak. Alim, zalim. Dia menjadi gubernur di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Zaman pemerintahan dinasti Umayyah. Jadi dia jaga Kufah. Dia diarahkan jaga Kufah di Iraq. Gubernur. Dia memang asal panglima perang kan, banyak prestasinya bagus. Dia diarahkan jaga Kufah. Masa dia asal dia kat Mekah, dia konfront dengan siapa? Abdullah bin Zubair, sahabat, anak buah Siti Aisyah kan. Bunuh sampai perang besar di Mekah tu. Habis kat Mekah dia buah kat Kufah pula. Tak peduli dia ni urusan politik. Siapa yang ganggu politik dia, mengancam politik kestabilan dia, tangkap. Tak ada usul periksa. ISA pun lagi bagus. Dia lagi dahsyat daripada ISA ni. Dapat berita je, dia orang potensi ni nak jatuhkan tuan, tangkap, jail. Cukup masa, pancung. Tangkap, ada isu, ada desa-desa je, tangkap, jail. Cukup masa, pancung. Berapa ramai? 120,000 orang. Tuan bayang rekod dia. Berapa orang yang dibuat macam tu? Ada report je, ada syak wasangka je, dia ni bakal boleh ada potensi lah nak jatuhkan tuan. Sebab dia alim, dia ramai pengikut, dia influencer, dia ada pengaruh, dia boleh orang macam ni semua tangkap, jail. Cukup masa, pancung. Tangkap, jail. Tangkap, jail. Tangkap, jail. Pancung. Berapa ramai? 120,000 orang. Alim ni, kau bodoh. Dialah yang antara berjasa membuat tanda-tanda dalam Quran. Sampai ini kita boleh baca Quran. Kalau tidak, tuan-tuan tengok Quran, apa nak baca? Titik tak ada, baris tak ada. Quran zaman Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh tengok kan, zaman Sayyidina Osman pun ada lagi Quran yang Sayyidina Osman pakai masa meninggal tu kan. Tak boleh baca kan? Tengok. Boleh Google Quran Mushaf Sayyidina Osman tu. Tak ada titik, tak ada baris, apa nak baca? Titik tak ada. Ni nun ke, ta ke, ba ke, sa ke, ni jim ke, ha ke, kha ke, tak tahu. Gitu aja. Nak jawab kan? Orang Arab dia boleh baca, bahasa dia. Macam kita lah orang Melayu kan, kalau A tu kita buat separuh pun rasa boleh kata A je, buat separuh tak buat habis kan. Ataupun buat macam tu je, tak tarik dia punya tengah. Orang Melayu boleh baca bahasa kita kan. Orang Arab juga begitu, bahasa dia. Kau buang titik pun dia tahu lah, sini jim patutnya, sini kha patutnya, ni mesti ta, ni mesti, bahasa dia boleh baca. Tapi tiba kat kita jam, baris pun tak ada. Kalau ada titik pun tak ada baris, tak boleh baca juga. Siapa yang berjasa? Dia. Antara yang berjasa membuat tanda-tanda wakaf, ada lam alif, ada jim, ada apa tu, kita tahulah mana nak koma, mana nak berhenti. Kalau tak ni lurus saya tahu, tak ada nak berhenti tu. Beliau antara ada jasa tadi tu, dia alim. Tapi itulah dia punya, bila cerita politik zaman dulu begitu, dia sampai ke Kufah, dia punya orang kanan kiri dah wangi dah. Tuan-tuan jangan main, sini banyak wali Allah tau. Sini orang sini ramai yang kalau doa je masin tu terus jadi. Tuan senang-senang dia doakan terlengkap. Tak ada hal dia. Buat majlis kenduri besar-besaran. Dia jemput semua orang di Kufah tu kan. Dapat balik semua. Dia kata sekarang aku dah takut dah. Aku dah tak takut dengan doa siapa pun. Kenapa? Makanan haram, syubhat dah masuk dalam perut dia orang semua. Tadi aku jamu tu, semua makanan syubhat haram. Semua dah sedap. Jamuan kan, makan ada kambing, ada sate, ada apa pun kan. Kita asal orang nyebut janji sedap kan, tak tanya pun. Jadi aku dah tak takut. Mulai hari ni aku tak takut doa siapa lagi dah. Mana dia tahu? Yang alim kan, apa rahsia doa mustajab. Tak nak bagi mustajab doa, makan masukkan benda-benda kotor ni kan, benda-benda syubhat atau haram. Dia buat. Lepas tu dia berhari tu, dia tak tahu dia ingat semua wali dia boleh apa, boleh makan. Dia tak tahu ada wali yang depan makanan syubhat gigil, berdepan. Abu Yazid Al-Bustami wali besar kan, kalau duduk depan makanan haram, makanan syubhat, baru nak pegang tret, ada apa? Dia punya uratnya apa? Bergetar, tret, tahu dah, takkan sentuh. Wali tu gitu, Allah jaga. Depan benda kotor nak masuk, dia dah ada apa? Signal, pret, gitu. Sensor. Kita tak ada tuan. Kita apa sensor? Bila satu wali lain dengar kisah itu, Masya Allah, Abu Yazid Al-Bustami kalau di depan makanan haram, satu urat tangannya bergetar, kalau aku seluruh urat tubuhku gemetar. Lagi dahsyat, lagi kuat sensor dia. Kalau bawa orang letak nasi lemak yang something ni kan, dia gigil lah. Kita berpeluh dah, tahu dah ni tak beres ni. Ada wali yang apa lagi? Ada wali yang makan tapi masih muntah. Salah seorang guru saya almarhum Ustaz Dimyati kan, itu dapat kelebihan tu. Kalau makan benda tak beres, syubhat ke haram, mesti muntah. Takkan duduk lama. Makan mesti muntah. Memang ada something. Ada wali yang makan tak boleh kunyah. Kunyah-kunyah tak boleh telan. Maulana Yaqub. Sama-sama kita. Di India tu ada satu Maulana Yaqub, nama dia. Dia mendoa, ya Allah jangan benarkan makanan haram masuk dalam perut aku. Doanya mustajab. Akhirnya doa, tak tahu berapa puluh tahun dia doa, akhirnya mustajab. Jadi memang dia takkan boleh telan kalau makanan tu syubhat atau haram. Kunyah nak telan, tak tertelan, mesti akan tolak. Buang itu je. Maulana Yaqub. Jadi ada wali begitu, ada wali macam Imam Ghazali pernah diundang di sana raja, makanan syubhat lah semua. Muridnya kata, kau jangan makan satu pun, biar aku je makan.
Semua dah makan. Balik, kau tengok apa yang aku makan tadi. Api keluar. Mana semua yang dimakan tadi dia keluarkan balik dalam bentuk hakikat. Ini yang kita makan, panas. Dia panas. Kau tengah makan. Aku boleh bersihkan. Macam-macam cara wali-wali Allah tu. Jadi hajat tertipu kat situ. Dia ingat wali macam dia. Ada orang nampak macam makan. Ya. Balik-balik hilang itu je. Kalau scan tak ada, tak jumpa. Ada yang begitu. Macam laut kan. Letaklah, balinglah banyak sampah pun. Habis gitu je. Jadi apa jadi akhirnya terakhir mangsa dia siapa? Wali besar Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Tabi'in besar, kawan kepada Hasan Basri. Hasan Basri di Basrah. Sa'id bin Jubair di Iraq, di Kufah. Basrah. Siapa utara, siapa selatan? Rasanya saya tak ingat. Tapi satu daerah Iraq. Iraq tu bagi dua, satu Basrah, satu Kufah. Saya tak ingat atas atau bawah. Tapi di Basrah ada wali besar Hasan Basri, di Kufah masa tu Sa'id bin Jubair. Yang jadi mangsa Sa'id bin Jubair. Itu korban terakhir dia. Panjang cerita dia kan. Macam dia nak tangkap Sa'id bin Jubair ni. Sampai askar dia berapa kali lari kan. Nak tangkap tengok ada singa kiri kanan. Tak jadi balik lari terabur lagi. Nak tangkap ada singa kiri kanan. Lalas. Tapi kena balik kena bural lagi. So tangkap. Tak mau tahu. Pening kok. Bila Sa'id bin Jubair dah perasan, dia kata bahawa dia hilangkan karamah tu. Tuan-tuan buat kerja tuan-tuan. Sehari pergi kena tangkap jail. Bila nak dibunuh ada dialog panjang, perdebatan dia dengan Hajjaj. Akhir sekali dia dibunuh juga oleh Hajjaj. Tapi sebelum itu Sa'id bin Jubair doa, ya Allah, jadikan aku orang terakhir yang jadi korban kezaliman Hajjaj. Makbul. Lepas tu apa jadi tuan-tuan? Lepas dia bunuh Sa'id bin Jubair ni, wali Allah ni, dia tak boleh tidur malam lah. Asal nak tidur je mimpi Sa'id bin Jubair datang cekik dia. Kenapa kau bunuh aku? Tak boleh tidur sampai ke pagi. Besok ada lagi datang. Kenapa kau bunuh aku? 6 bulan katanya, beritahu. Tak tidur malam 6 bulan. Akhirnya dia mati dalam keadaan perut dia busung, pecah bala dia lah. Tak tahu berapa ramai wali yang dibunuh, berapa ramai orang tak bersalah dia bunuh. Tapi itulah, jahatnya luar biasa. Ada orang yang sangat banyak memaki Hajjaj. Dia punya jahat memang, kalau kita memang layak memaki lah kan. Berkata kepada maka berkata kepadanya oleh seorang ulama. Ada ulama nasihat, kau maki-maki Hajjaj ni kan, kau maki-maki Hajjaj ni, ya betul dia jahat, kita tahulah kan. Itu yang saya cerita sebahagian saja. Tak tahu, Google tengok balik baca lagi kan. Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang yang memaki Al-Hajjaj dengan lidahnya, seperti halnya Allah akan siksa Hajjaj kerana zalimnya kepada orang lain. Jahat-jahat dia pun dia orang Islam, dia orang kafir kan. Dia orang Islam, dia sembahyang, bahkan dia jadi imam ni. Sahabat ada ramai masa tu di Kufah, dan semua sahabat duduk belakang sembahyang. Tak ada satu pun mufarakah. Tak ada satu sahabat pun yang masih hidup di zaman itu ya, pakat-pakat jom kita apa, terminate dia ni, kita apa, kita guling dia. Tak ada. Pak Nabi dah pesan dah awal-awal masa Nabi hidup lah, Nabi dah ramalkan benda ni semua kan. Innakum satalqauna ba'di asarah, kalian sesungguhnya kalian akan jumpa bila aku tak ada nanti al-asarah, pemimpin-pemimpin yang macam tu, yang pentingkan diri sendiri, yang zalim, dahsyat kezalimannya kan. Apa Nabi pesan? Nanti korang gulingkan dia. Tak. Nanti korang buat parti baru kan, atau kau buat. Tak. Apa Nabi pesan? Fasbiru. Nabi pesan satu je, fasbiru. Apa? Sabar ya. Masa tu kalau kau jumpa ketua-ketua atas yang teruk-teruk ni kan, Nabi pesan fasbiru, sabar, hatta talqauni 'alal haud, sampai kita jumpa di kolam aku nanti. Mana sampai mati, sabar. Selagi mereka masih membenarkan kamu solat,
Selagi mereka mendirikan solat di kalangan kamu, tak larang sembahyang, jangan buat apa-apa. Maksud aman, masa tu aman. Tak ada satu pemberontakan pun. Ya, zalim orang tertentu je, bukan semua, tapi ekonomi jalan cantik apa saja. Tak ada peperangan, tak ada perang saudara. Makmur masa tu Iraq. Kan? Cuma zalim orang tertentu, bangsa yang orang politik lah kata di sama dia je. Kita orang kampung tahu apa. Janji makan sedap je, jadi cukup. Tapi tak ada. Kalau berontak jadi perang, apa jadi tengok syariah. Haru sampai hari ni. Bangun cantik sampai sekarang jadi padan jarak, badan terkukuh. Asal kita berontak je pun. Tak puas hati kan orang atas. Jadi Nabi dah pesan sahabat. Maka sahabat tak ada satu pun yang berontak. Mereka bahkan bermakmum di belakang Hajjaj. Jahat macam mana pun Hajjaj, dia orang Islam, alim pula tu, bacaannya bagus. Nabi dah pesan, sallu khalfa kulli bar wa fajir, semayalah di belakang imam yang baik maupun tidak baik. Daripada kau berpecah sampai berpuak-puak dalam masjid, seorang nak sembahyang masjid ni, seorang boikot masjid tu, tak nak pergi masjid tu, pergi surau lain sebab tak puas hati dengan pengurusi, tak puas hati dengan untuk imam. Bergaduh dalam kampung ni. Masjid mencerita tu. Saya tak tahu kampung tuan-tuan. Tapi banyak saya dengar bergaduh dalam masjid ni. Tak puas hati dengan orang ni, tak puas hati dengan ni, akan jadi masjid kosong. Surau ramai kan. Padahal patut masjid yang penuh, surau yang kosong patutnya. Tak. Sampai surau tu beria nak buat Jumaat tu. Beria nak buat, minta kelulusan dapat Jumaat. Padahal alasan tak kukuh pun untuk boleh buat Jumaat. Masjid masih kosong. Ni banyak berlaku kat Melaka tuan. Ini yang Nabi tak nak. Apa benda ni? Sahabat tu masya-Allah, depan dia Hajjaj. Tak apa kita sembahyang belakang ni. Nampakkan orang Islam bersatu. Jangan tunjuk depan orang kafir kita ni bergaduh. Orang kafir pandai sorok. Dia sabar dia cakap juga tapi tak tunjuk. Kita sikit dah tunjuk kan. Tak puas hati dengan pengurusi dah tunjuk lah. Jangan. Sahabat tak tunjuk kan. Depan dia Hajjaj tu. Allah. Ikut. Okey, jangan mufarakah, jangan cek masjid lain, tetap tunjukkan kesatuan. Jadi orang kafir tetap gerun dengan orang Islam. Dia tak nampak apa-apa riak kan, perpecahan. Jadi gerun. Ini Nabi nak cuba tanamkan kan. Jangan nampakkan wala tatafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Jangan berpisah-pisah. Nanti kita tak nampak, tak ada haibah. Itu. Jadi ditegur, kau maki-maki Hajjaj ni apa kau dapat? Kau dapat pahala pun. Ada pahala ke? Kita cerita buruk dia, tak ada pahala pun. Kan? So, tak payahlah. Moga kalau dia orang Islam, moga Allah ampunkan dia. Allah adil. Setiap kejahatannya mesti ada balasan. So, tak payah nak buat kerja Allah. Jangan rasa macam Allah tak buat kerja lah. Tak payah cerita lebih-lebih. Bila orang ni maki lebih-lebih, dia sama kan? Ulama nasihatkan dia, Allah akan seksa tau orang yang terlajak maki Hajjaj ni. Kita tak tahu. Mungkin salah dia 100, kita maki 1000. Tak balance. So kita tak nak kira kan berapa salah dia, berapa kita maki dia. Tak pernah kira pun. Ni hati-hati, Allah adil. Allah sangat-sangat adil. Satu orang tumbuk kita lempang dia 100 kali kan. Dia tumbuk kita sekali aja. Allah adil. Maka kisos tak dimulakan dibuat sebarangan. Dia mesti melalui proses mahkamah. Ada dia punya prosedur dia untuk kisos. Betul, kita tumbuk orang patah gigi. Betul kita ada hak kisos. Saya nak patahkan gigi dia. Bukan kita boleh terus kisos, tak boleh. Naik mahkamah dulu. Hakim akan siasat, tengok ni boleh kisah ke tidak, gigi mana patah. Kalau agak-agak tumbuk balik, gigi tu juga kena atau kena gigi lain. Dah cukup dan sehatan rapi, baru boleh kisos. Kita tak nak terlebih. Tapi kalau maafkan lagi bagus. Maafkan je lah. Serah pada Allah. Wallahu a'lam. Itu yang ke-7. Hati-hati menggunakan lidah. Jangan sampai kita buat benda-benda yang nampak macam tak ada apa-apa, tapi ingat ada perhitungan nanti. Kita ingat normal kita maki orang kan.
Sebab dia jahat, kita boleh maki dia, betul. Berapa jahat dia, berapa kita maki dia? Dah balance belum? Ni kita tak pernah fikir. Berapa banyak dia buat jahat, berapa kali kita ngumpat dia. Kurang-kurang satu-satu kan. Sekali jahat, sekali lah kita ngumpat, dah lah. Ni tidak, buat jahat sekali tu je kita hai-hai ngumpat dia. Apa hak? Apa hak kita? Ingat, Allah adil. Orang tu akan petikai, aku buat jahat sekali je Allah, tapi dia maki aku sampai mati. Kan? Aku nak tuntut juga. Wah, kacau. Ini akan menjadi hajat akan tuntut. Orang yang maki dia lebih daripada apa dia buat. Itu tak payahlah. Gunakan masa maki itu untuk baca Quran. Masa yang habis untuk maki kamu tu gunakanlah baca selawat. Lagi faedah kan. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada. Dia tak mau pakai sifat 20. Dia pakai apa? Dia kenal Allah apa dia, tapi dia kata sifat 20 ni bagi dia kata susah. Sampai dia nak ajak panggil awak, panggil guru awak, saya akan panggil dia. Pada zahirnya sifat 20 ni bukanlah kemestian, cuma kalau dah diputuskan oleh ulama yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu-satunya dari 73 golongan yang akan muncul di akhir zaman ini, yang selamat satu je kan. Tunggu tahu hadis tu, firqatun najiyah ma ana alaihi wa ashabi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey, siapakah satu-satunya golongan yang selamat itu yang memakai nama Ahli Sunnah wal Jamaah? Ulama telah definisikan humul Asy'ariyah wal Maturidiyah. Sifat 20 lah. Orang yang berpegang dengan sifat 20. Mana yang tidak pegang dengan sifat 20 tak masuk dalam dikhawatiri. Ini masih pendapat ulama. So kita tak kata nas, cuma dikhawatiri saja. Kita nak ikut siapa kalau ulama? Sayyid Murtada Az-Zabidi menyatakan takrif bila disebut Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Penganut kalau dalam akidah mereka berpegang kepada Asy'ariyah Maturidiyah sifat 20. Kalau dalam tasawuf mereka pegang kepada Junaid Baghdadi, Imam Ghazali. Dalam fiqh mana salah satu dari 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Ini takrif Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Sayyid Murtada Az-Zabidi, pensyarah kitab Ihya, ulama besar. Dan ramai ulama setuju. Tapi masih dalam pendapat ulama. So kita pula jangan mudah-mudah mengatakan yang tidak mahu Asy'ariyah, tak mahu belajar sifat 20 sesat ada neraka. Jangan mudah gitu. Mereka pun yang luar ni, Syiah pun kata dia ahli sunnah. Syiah pun dakwa dia ahli sunnah jamaah. So untuk kita alhamdulillah, siapa nak pegang Asy'ariyah Maturidiyah, dia telah berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah menurut tafsiran majoriti ulama. Yang tak mau ikut, kita tak ngata dia kau sesat masuk neraka, jangan. Kita tak pernah mengkafirkan ahli kiblah selagi dia masih sembahyang menghadap kiblat yang sama, Quran yang sama, Tuhan yang sama, Nabi yang sama. Cuma masalah tauhid dia tak nak ikut Asy'ariyah ni. Dia nak ikut tauhid 3 contohnya kan, bagi dia simple, senang, 3 je kan. Kita 20 pening. Dia 3 simple. Aku kata kalau kita buatkan dia macam dia kata kita buat apa yang Rasulullah tak buat, mana bid'ah dia kata macam tu lah, macam orang dia gitu. Tauhid 3 pun Nabi tak buat pembahagian tu kan. Banyak benda Nabi tak buat, kita buat. Pengajian mana Nabi buat kan, ngarang kitab mana Nabi buat, azan 2 kali Nabi tak buat, Sayyidina Osman buat. Itu semua pembahasan dah selesai dah, tak perlu cakap pun. Jadi kalau sifat 20 Nabi tak buat, sebab belum ada keperluan untuk Nabi buat. Sifat 20 ni muncul sebab ada keperluan, sebab muncul pahaman-pahaman Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah,
terpaksa keperluan macam mana buku Al-Quran terpaksa dibuat sebab ramai hafiz-hafiz mati. Kalau tak zaman Nabi dah buat lama dah. Sebab Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar agak nak apa? Nak Quran tu nak jilid, nak kumpulkan Quran. Nabi tak buat lagi, kata risau juga. Nabi tahu siapa? Belum ada tuntutan. Hafiz masih ramai. Tak ada isu mati kan, tak ada isu susah nak hafal Quran. Kalau Quran bersepah-sepah pun sanggup pergi cari. Kau ada surah Yasin tak? Aku nak hafal, minta sikit lagi. Pinjam. Okey pula. Kau ada surah Baqarah? Ada. Sanggup orang dulu. Sekarang cuba dulu. Ada 3 akan jadi garis. Tak ada zaman Sayyidina Umar maki Sayyidina Umar, kau ni Nabi tak buat. Ya, semua doakan rahim nawwarallahu qabra Umar, moga Allah terangi pusara Sayyidina Umar masajidana, sebagaimana dia telah mencahayai masjid-masjid kita di bulan Ramadan. Mendoakan lagi kebaikan. Kena faham konsep bid'ah tu. Jadi sifat 20 kena faham muncul kenapa, dibuat, di-create atau dibuat benda baru ni kenapa? Sebab nak tangkis pahaman-pahaman tadi tu, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, kan? Maka lahirlah Asy'ariyah, Maturidiyah, yang lahirlah sifat 20 Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak terlalu jauh, tidak ke Jabariyah, tidak ke Qadariyah, tidak Mu'tazilah, dan macam-macam lain lah. Kalau kita baca Asy'ariyah, Maturidiyah punya kitab, semua sebenarnya ialah tangkisan-tangkisan kepada pahaman-pahaman tersebut. Itu je. Itu tak perlu dibahas pun, tak perlu dijadikan isu pun. Nah, awak tak tahu je. Kalau yang maki Hamun ni kata yang kutuk sifat 20, tanya, awak dah baca banyak kitab sifat 20 ni? Dia pun tak pernah baca pun mungkin. Siapa? Dia baca kitab dia je kan. Lepas tu tersalahkan kitab kita pula. Tahu tak sejarah dia? Kenapa kitab ini disusun? Kenapa sifat 20 ni dirangka sebegitu kemas? Sebab munculnya pahaman-pahaman tu. Abul Hasan Asy'ari tu dia buat 13, muridnya sempurnakan lagi tu 7. Siapa Abul Hasan Asy'ari? 40 tahun menjadi Mu'tazilah. Dia 40 tahun Mu'tazilah. Mertua dia pun Mu'tazilah. Tapi Allah sayang, satu mimpi saja, mimpi Nabi SAW. Dalam mimpi tu suruh dia keluar. Dengan kecerdasan dia, 40 tahun jadi Mu'tazilah. Mu'tazilah ni memang orang paling banyak guna akal. Memang cerdas betul. Dia tahulah semua selok belok kelemahan, kerapuhan, kerancuan mazhab Mu'tazilah itu. Dia duduk situ 40 tahun. Maka dia dah lama dia nak tukar, tapi bila mimpi tu lagi semangat. Jadi so jangan kalau siapa tahu tak ada masalah pun. Terserahlah macam maulid Nabi. Kenapa sahabat tak buat? Nak buat apa Nabi depan mata? Nabi depan mata nak buat maulid guna. Selepas Nabi dah tak ada, ramai orang dah lupa Nabi. Sampai anak kita tanya, jangan kata anak kita, orang kita pun. Saya interview satu calon pegawai syarak. Nama mak Nabi siapa? Termenung dia. Mak Nabi tak kenal, umur 60 tahun ke 70 tahun. Nak jadi pegawai syarak tu, tuan bayang. Mak Nabi tak kenal. Khadijah pun.
Fatimah kot. Saya kata, ya Allah, mak Nabi pakcik, mak Nabi. Itu akan jadi imam tu. Itu akan jadi imam tuan-tuan. Calon bukan syarat. Umur 60 ke 70, baik-baik tuan-tuan. Terkejut saya, Allah, patutlah ulama sebut maulid. Zaman lah ni memang kena buat maulid. Kata Imam Dibai, walau anna amilna kulla yawmin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kalau hari-hari kena buat maulid, cerita tentang Nabi memang wajib pun. Kalau nak 70 mak Nabi pun kau tak kenal, memang hari-hari kena buat maulid lah. Kena cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keperluan tu ada. Zaman sahabat tak perlu. Tiba dia swing, Nabi tak buat, sahabat tak buat. Nak buat macam mana Nabi depan mata? Ingat Nabi nangis, tak pergi kerja lah, tak payah buat maulid. Orang sekarang memang perlu dah, hari-hari pun patut buat. Memang hari-hari buat pun tak ingat. Kan, kalau hari cerita baca sirah pun, kalau buat peksa mungkin tak ada siapa 100% warga kan. Itu sebenarnya cerita dia. Jadi kita jangan terbawa alur tu kan. Kita kena susun balik. Nanti kau dah terlajak jauh ni. Bukan apa. Kena tarik balik. Itulah sebenarnya. Wallahu a'lam. Allahumma hdina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.